Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah kita pada hari ini, kita akan belajar berkenaan ideologi kebajikan aliran kiri. So, dalam ideologi kebajikan aliran kiri ini, kita ada inilah dua jenis ideologi. Iaitu yang pertamanya ideologi kebajikan Marxism, Socialism dan Komunism. Dan yang kedua adalah berkenaan ideologi kebajikan demokrasi sosial. Jadi untuk ideologi kebajikan Marxism, Socialism dan Komunism ni, kita kena faham memang Socialism ni merupakan satu sistem ekonomi dan politik yang berasaskan kolektif atau pemilikan negara terhadap sumber pengeluaran dan agihan ekonomi. Maknanya kat sini, semua sumber pengeluaran ekonomi dan negara ni dimiliki dan dikontrol lah oleh kerajaan. Maknanya masyarakat Socialism ni biasanya hidup secara berkumpulan, dia tak ada harta persendirian. Dan kalau ikut Marxis sendiri, Karl Marx merupakan pengasas inilah ideologi Marxis ni kan. Dan pengikut dia ni ideologi Marxis ni, dia kata masyarakat sosialisme ni merupakan masyarakat transition lah, masyarakat transisi antara kapitalisme dengan komunisme. Okey. Sosialisme ni sebenarnya dia wujud sebagai macam nak jadi satu tindak balas terhadap impak ataupun kesan negatif sistem ekonomi kapitalisme, di mana mereka percaya sistem ekonomi kapitalisme ni dia threaten dia mengancam amalan sama rata kan, amalan kebebasan individu, hak kolektif dan hubungan sosial antara different kelas punya masyarakat, kelas bawahan, kelas pertengahan dan kelas yang tinggi lah kan. So doktrin sosialisme ni sebab apa sosialisme ni wujud? Sebab dia nak mewujudkan satu doktrin untuk galakkan campur tangan kerajaan basically dalam sistem pengeluaran ekonomi, dan dia nak dapatkan jurang perbezaan yang wujud antara kelas masyarakat yang berbeza ni kan, supaya kelas masyarakat ni at the end of the day dia hanya mempunyai kepentingan yang sama dalam semua aktiviti ekonomi kan. Dia tak ada perbezaan dalam antara kelas masyarakat tu dari segi aktiviti pengeluaran ekonomi. So campur tangan kerajaan ni biasanya kita boleh nampak dalam bentuk intervensi kerajaan dalam faktor ataupun proses pengeluaran kan, kawalan negara kalau terhadap keadaan kebajikan pekerja kan, rasa sosial bersifat kolektif, dan juga inilah sebuah negara kebajikan yang committed lah. So apa point dia semua ni adalah tujuan dia lah untuk mengalihkan atau mencegah keadaan sosial yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme, mana sistem kapitalisme ni akan menyebabkan berlakunya orang kata adalah strata masyarakat, kelas masyarakat, klasifikasi masyarakat yang berbeza ni. Jadi dia nak benda tu sama rata saja. Jadi sosialisme dan komunisme ni sebenarnya kalau kita tengok sejarah dia adalah mengenai revolusi kelas pekerja. Jadi idea daripada Karl Marx, pengasas dia kan, mengenai hubungan antara kelas pemodal dan kelas pekerja dalam sistem kapitalisme memang jadi seringkali memang kerap acap kali memang jadi asas perbincangan mengenai ideologi sosialisme dan komunisme ni. Okay, Karl Marx ni memang sering berdebat mengenai penghapusan sistem pasaran, kapital, buruh sebagai komuniti ekonomi ni. Idea Marxism ni meninggalkan kesan mendalam ke atas perkembangan negara atau sistem kebajikan moden dalam banyak negara ni. So idea Marxism ni bila dia meninggalkan kesan mendalam ke atas perkembangan negara atau sistem kebajikan moden negara, dia dikenali sebagai materialism sejarah. So apa materialism sejarah ni? Materialism sejarah ni ialah teori mengenai hubungan antara masyarakat dengan sejarah, mana bila kita buat satu analisis mengenai bagaimana macam bentuk-bentuk khusus masyarakat tu wujud dalam konteks sejarah, macam mana masyarakat buruh wujud, masyarakat kelas pekerja wujud, kelas pemodal wujud kan. So dalam konteks sejarah ni dia tengoklah. So jadi idea materialism sejarah ni dia tengok masalah sosial atau hubungan sosial wujud dalam kehidupan masyarakat ada kaitan rapat tak dengan sistem pengeluaran ekonomi yang dipraktiskan atau diamalkan oleh masyarakat pada waktu ketika itu kan. Jadi ekonomi menerusi sistem pengeluaran dia tentukan hubungan sosial tu. Saya ulang balik, ekonomi
kalau kita tengok mengenai sistem pengeluaran ekonomi ni, macam mana rupa sistem pengeluaran ekonomi tu, rupa pengeluaran sistem ekonomi tu ditentukan hubungan sosial. Benda ni dikenali sebagai economic determinism. It reflects how macam mana ekonomi menyusun hubungan sosial dalam sesuatu masyarakat. Itu adalah idea ekonomi economic determinism ni. So kalau ikut idea economic determinism according to Karl Marx ni, segala fenomena sosial berakar umbi daripada sistem pengeluaran ekonomi atau hubungan industri yang terdapat dalam sesuatu masyarakat. Jadi sistem pengeluaran ekonomi ni berfungsi, dengan kata lain, dia berfungsi sebagai asas masyarakat yang jadi landasan kepada amalan peraturan dan politik. Sistem pengeluaran ekonomi ni akan hasilkan dua perkara berbeza. Yang pertama, dia akan hasilkan hubungan sosial kan. Hubungan sosial terhasil dari sistem pengeluaran ekonomi yang diamalkan. Maknanya, contohnya ada pengekalan amalan diskriminasi kepada pekerja, peraturan yang mengukuhkan dominasi majikan, atau pemodal ke atas pekerja, dan aktiviti mengukur keuntungan berlebihan daripada lebihan pengeluaran dengan cara mengeksploitasi pekerja. Ini merupakan bagaimana dia hubungan sosial terhasil dari sistem pengeluaran ekonomi ni. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah kuasa pengeluaran. So perkara kedua kuasa pengeluaran ni, dia adalah merupakan elemen yang diperlukan untuk mengeluarkan atau buat keuntungan oleh kumpulan pemodal ni. Jadi kumpulan pekerja, kumpulan pemodal kan. Ni kumpulan pemodal pula. So antaranya faktor-faktor yang diperlukan, elemen yang diperlukan untuk menjana pengeluaran ekonomi ni adalah mesin kan, kapasiti manusia untuk bekerja, kemahiran, ilmu pengetahuan, dan macam-macam bentuk organisasi pembahagian sosial dan koordinasi buruh dan sumber alam seperti air, tanah dan udara lah. Okey. Kalau kita tengok kuasa pengeluaran ni dikawal oleh kapitalis, biasanya golongan kapital, golongan kumpulan pemodal ni. Jadi amalan peraturan dan politik ni biasa dipanggil struktur luar biasa yang merupakan komponen yang mengawal hubungan sosial ni. Kumpulan pemodal ni consequently dia control the hubungan sosial yang wujud dalam suatu masyarakat tu kan. So bila dengan secara langsung, bila kumpulan pemodal ni memonopoli aktiviti pengeluaran ekonomi, hubungan industri ni menyebabkan, maknanya hubungan industri yang kita boleh nampak dalam kalangan kumpulan pemodal ni akan menyebabkan interaksi manusia. Dia based on interaksi manusia tu adalah berasaskan konflik antar kelas. Konflik antar kelas berbeza kan, kelas pemodal dan kelas pekerja kan. Dengan kata lain, pengeluaran kapitalis ni menghasilkan dua kelas dalam masyarakat, iaitu proletariat dan bourgeois. So kelas proletariat ni adalah kelas pekerja yang menjual tenaga dan kemahiran dimilikinya untuk dapatkan gaji bagi membiayai kehidupan dan keluarganya. So dengan kata lain, dengan bahasa mudahnya, kelas pekerja lah. So bourgeois pula adalah kelas pemodal atau kapitalis lah. So dia adalah merupakan pemilik kepada modal pengeluaran kan. Hubungan antara kedua kelas ni memang sentiasa berkonflik sebab keduanya ada kepentingan berbeza. Macam kelas proletariat, dia kerja keras sebab nak dapatkan gaji tinggi kan. Tapi kalau kelas pemodal pula berhempah pulas, dia struggle untuk tindas, bukan struggle lah, dia hempah pula, dia orang kata dia perah habis nak tindas kelas pekerja supaya kelas pekerja ni, kelas proletariat ni, mereka ni bekerja untuk hasilkan output ataupun lebihan pengeluaran yang tinggi so bolehkan mereka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Jadi sokongan kerajaan terhadap kelas pemodal akan menyebabkan semua kuasa berpusat ataupun berasaskan kepada pemilikan harta, kekayaan, sumber negara kan, yang hanya terfokus kepada sekumpulan kelas sosial, iaitu golongan bourgeois ni lah dalam masyarakat ni. Sebab itulah benda ni jadi punca kepada kewujudan amalan ketaksamaan sosial dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat yang akhirnya menular jadi punca pelbagai penyakit sosial lain kan. Sebab tu sosialisme dan komunisme dicadangkan sistem kapitalisme digantikan sistem ekonomi dan politik yang menghapuskan sistem pemilikan harta persendirian, wujudkan sebuah negara atau kerajaan yang mempunyai kuasa penuh dalam nak kawal sistem pengeluaran ekonomi negara, serta satu sistem yang mampu nak mengorganize balik semula hubungan sosial
berdasarkan pemilikan sama rata terhadap sumber awam oleh tak kisah golongan proletariat dan mahupun juga golongan golongan bourgeois tadi. So contohnya kalau kita tengok negara Rusia kan, kalau masa kita tengok bawah pemerintahan Joseph Stalin dan Lenin kan, kerajaan dia tolak langsung sebarang bentuk sistem ekonomi kapitalisme, harta persendirian dan sistem pasaran yang boleh memberi keuntungan peribadi kepada setengah individu kan, kepada setengah kumpulan masyarakat kan. So um, jadi semua aktiviti buruh pada bawah pemerintahan Stalin dan Lenin pada waktu ketika itu kan disatukan di bawah satu organisasi buruh yang dirancang dan dikawal ketat oleh kerajaan pada waktu ketika itu. Sebab itulah ideologi ni kita tengok dia biasa menyarankan supaya sistem kapitalis digantikan dengan sistem sosialis komunis atau sebarang sistem lain yang mampu uruskan mod pengeluaran ekonomi ni dengan lebih adil. Apa maksudnya ni? Maknanya sosialis dia tentang terus peranan ataupun caputan kerajaan dalam mengesahkan kewujudan atau kepentingan kelompok kapitalis ni. Dia tak bagi kerajaan sokong sebarang bentuk ataupun usaha gerak kerja mewujudkan golongan kapitalis ini ataupun aktiviti kapitalisme dalam masyarakat, aktiviti yang mengumpulkan kekayaan dalam kapasiti pribadi ataupun dalam kapasiti certain kumpulan secara eksklusif sahaja. So bagi masyarakat yang berpegang kepada logika kebajikan Marxisme, Sosialisme dan Komunisme ni kan, di view kerajaan mereka ni, kerajaan sepatutnya adakan pelbagai peraturan, undang-undang dan dasar sosial, dasar ekonomi kan, yang melindungi hak pekerja. Golongan sosialis ataupun Marxisme dan Komunisme ni dia percaya kerajaan patutnya boleh kontrol sebarang bentuk diskriminasi dan eksploitasi dari golongan kelas pemodal ataupun bourgeois ni ke atas pekerja dengan cara memperkenalkan beberapa peraturan dan undang-undang serta polisi kan. So ni boleh lakukan cara dia memaksa mendesak pemodal, majikan atau industri untuk sediakan serangkaian perkhidmatan ataupun manfaat sosial berasaskan pekerjaan. Khususnya apa faedah manfaat sosial berasaskan pekerjaan ni? Contohnya perkhidmatan kesihatan, pendidikan, latihan ataupun perkhidmatan perlindungan sosial untuk untuk para pekerja. Jadi kerajaan juga perlu lantik satu badan atau pertubuhan yang boleh jadi orang tengah untuk selesaikan konflik antara pekerja dengan pemodal supaya kedua kelas ni dapat keuntungan. Selain daripada itu juga ideologi kebajikan sosialisme ni juga dia lihat kerajaan perlu berperanan sebagai ejen kawalan sosial. Okey, ejen kawalan sosial ni maknanya dia patut tengok macam contohnya segala perkhidmatan sosial atau bantuan sosial yang disediakan oleh kerajaan ni perlu dipastikan mereka ini dioperasikan atau sebagai satu bentuk mekanisme untuk mengawal sosial. Sepatutnya kebajikan ni harus mengandungi aspek kawalan sosial, dia nak kawal sosial. Sebab tu peranan kerajaan dia berkait dengan aspek kebajikan hidup rakyatnya adalah mengawal keadaan sosial tertentu yang mengancam kehidupan masyarakat. Kerajaan perlu adakan intervensi sosial yang mampu lahirkan sebuah masyarakat yang patuh kepada peraturan sosial. Sebab itulah kalau kita tengok negara yang ada ideologi sedemikian, yang ada negara sosialisme, Marxisme dan Komunisme ni, dia memang sentiasa terdorong untuk wujudkan sebuah masyarakat yang lebih berperkemanusiaan dan dapat bekerja sama secara kolektif supaya masyarakat tu bentuk masyarakat tu adalah sama rata, boleh terhasil lah, supaya sebuah masyarakat sama rata ni boleh terhasil. Okay? So ideologi ini kan kurang setuju dia kurang setuju dengan idea agihkan semula sumber negara yang orang kata that goes beyond the kitaran hidup individu, sebab intervensi ini kurang berkesan dalam mengawal tingkah laku kelas pekerja atau menghapuskan sikap individualistik pemodal. Okey, kalau kita tengok contoh negara pegang ideologi seperti macam negara di Blok Tengah ataupun Timur Eropah macam Russia, Poland, kan, Bulgaria, Cuba, kan, Vietnam, China, ni Korea Utara, kan, Kemboja, Laos, kan. So biasanya kerajaan dia ni masyarakat dia ni pun memperjuangkan nilai pemilikan bersama, campur tangan sistem kerajaan pusat, dia kenakan peraturan ketat terhadap kapitalisme dan
Biasanya mereka akan sediakan serangkaian perkhidmatan sosial awam yang berkualiti kepada anggota masyarakat. Contoh kalau kita tengok sejarah perkhidmatan perumahan negara China dulu kan, um, dulu sistem kebajikan sosial kat China masa pentadbiran kerajaan komunis dia sama dengan kita tengok dengan dia sama je macam perjanjian kontrak sosial Soviet di Rusia yang diamalkan di Rusia ni. Kan? Perjanjian ni dia memberi kuasa kepada kerajaan untuk bertindak sebagai pembiaya, pengeluar ataupun penyedia ataupun penyampai utama serangkaian perkhidmatan sosial untuk rakyat sebagai pulangan sokongan politik rakyat dan pematuhan rakyat terhadap sistem politik komunisme tersebut kan. Jadi perjanjian ini jadi asas kepada kewujudan dan perkembangan institusi sistem kebajikan sosialis China. Sebab tu kalau kita tengok parti di China ada satu parti je yang pegang kuasa dari zaman pemerintah Maharaja dia jatuh, dinasti zaman Maharaja dia jatuh sampai ke hari ini hanya satu parti saja yang berpegang kuasa pada itu parti komunis China pada ketika itu kan. Jadi kalau kita tengok sebelum tahun 98 itu perumahan ni kan, sektor perumahan ni kita tengok sebagai di view di China sebagai barang kebajikan. Bukannya satu komoditi ekonomi di mana macam kita nak jual rumah kita ni golongan kapitalis kita ni buat niaga kan nak jual rumah tak jadi benda ni sensitif kat China. China kerajaan yang kontrol ini sebab China view rumah as kebajikan punya material, kebajikan punya barangan kan. Jadi it's not bukannya komoditi ekonomi. Jadi perkhidmatan perumahan disediakan secara universal, secara untuk semua dan semua bentuk pengeluaran dan pemasukan perumahan secara sistem kapitalis pada waktu ketika itu di China macam saya cakap memang tak ada, dihapuskan. Jadi maknanya kita tengok kat sini bukan kontraktor, bukan syarikat memonopoli pasar pada ketika itu. Pada waktu ketika itu kerajaan yang memonopoli semua aktiviti pelaburan dan pembinaan perumahan di negara tersebut. Sebab tu kalau kita tengok ada logik kebajikan sosialisme dan komunisme ni mengandaikan bahawa kerajaan ada tanggungjawab asas untuk memenuhi keperluan kebajikan rakyat, khususnya keperluan terhadap tempat berlindung tempat teduh, tempat kita berteduh kan, tempat rumah lah maknanya. Jadi penyediaan perkhidmatan perumahan untuk semua rakyat ni khususnya untuk macam contohnya pasangan baru kahwin adalah ciri terpenting juga dalam sistem kebajikan gaya kesatuan Soviet pada waktu itu di Rusia, Soviet Union. Jadi pentadbiran perumahan dibuat ikut sistem peruntukan yang berdasarkan unit pekerjaan yang diuruskan ikut proses perancangan kerajaan pusat. Maknanya orang yang kerja macam ni dapat rumah macam mana, orang kerja macam ni dapat rumah macam mana. Jadi ikut dia, maknanya kerajaan di Rusia pada ketika itu dia bagi rumah diikut macam unit pekerjaan yang ada pada waktu ketika itu. Dia bagi rumah macam kelas ni untuk orang bekerja apa, orang kelas ni untuk kerja apa kan. So kalau ikut sistem demikian, setiap unit pekerjaan perlu uruskan peruntukan perumahan setiap pekerja bawah dia sebagai satu bentuk manfaat pekerjaan dia. So di sini anda merupakan contoh-contoh contoh-contoh bagaimana mereka menguruskan sektor perumahan sebagai satu bentuk barangan kebajikan, satu bentuk material kebajikan dan tidak dianggap sebagai satu bentuk komoditi ekonomi. Malahan kalau kita sembang, kalau kita cakap pasal komuniti kejiranan juga, dia mainkan peranan sokongan juga sebagai satu bentuk perkhidmatan tambahan dalam nak agihkan rumah kepada keluarga kan. Contohnya khususnya kepada keluarga yang berpendapatan rendah kan. Maksudnya kerajaan komunis dia perintah China kan sehingga tahun 1949 waktu tu kan. Dan dia mula amalkan sistem politik sosialisme ni pada start awal tahun 1930-an. Pada waktu ketika itu, kerajaan pada ketika itu dia telah gunakan berbagai undang-undang dengan dasar untuk ambil alih semua bentuk rumah persendirian pada tahun 1950-an dan 1960-an. Semua rumah pada waktu ketika itu pada tahun 1950-an 60-an ni letakkan bawah satu payung pentadbiran awam yang dipanggil sebagai pemilikan awam. Jadi kerajaan China pada itu dia monopoli semua bentuk aktiviti penggunaan tanah negara dan pelaburan perumahan negara pada ketika itu. Jadi ketiga elemen ini merupakan ciri umum lembaga kebajikan yang berideologi komunisme dan sosialisme lah. Okey. Tapi bila tahun ni 1950-an 1960-an kan. Tapi bila lepas tahun 1979 ke atas
Kerajaan China terpaksa terima dah, dia start mula berubah sikit. Dia terpaksa terima kewujudan syarikat persendirian yang bukan ada related dengan kerajaan. Yang seterusnya, dia bawa kepada pengenalan prinsip ekonomi pasaran dalam sistem perumahan dia. Bukan dah monopoli bukan kerajaan. Mana ada elemen pasaran dah breakthrough dah dalam sistem pasaran perumahan dia. So rumah mula start jadi komoditi ekonomi di China pada waktu ketika itu dari 1979 ke atas tu. So jadi maknanya bila kita start nampak lah sistem pendidikan perumahan mula ambil alih sistem pendidikan awam secara slowly but surely kan. And then sampai kali ni kita nampak China sekarang ni perumahan bukanlah lagi bawah monopoli kerajaan China. Sepatutnya kita tengok ini kan China sangat-sangat terkehadapan. Malahan baru-baru ni kita dapat tahu China telah pun berjaya mengatasi US sebagai negara yang mempunyai sumber ekonomi, pendapatan ekonomi yang paling tinggi di dunia kan. Baru diikuti oleh US. Baru di tahun ni ya China potong US. Dan perkara ini tidak dapat dilakukan kalau dia memang betul-betul strictly stay dalam sistem socialism komunisme dia tu, di mana dia tidak integrate langsung elemen ekonomi ataupun elemen ekonomi pasaran dalam macam contohnya dalam sektor perumahan di negara China tu kan pada ketika itu. Okey, sekarang kita masuk ideologi kebajikan kedua, iaitu demokrasi sosial. Okey, nilai sosial utama yang dipegang oleh ideologi politik demokrasi adalah kepelbagaian idea politik. Maknanya kalau kita tengok dalam demokrasi sosial ni memang ada banyak ada pelbagai parti politik dalam sebuah negara yang berpegang pada ideologi ni. Kan? Dia panggil kan pelbagai parti politik perbezaan pahaman ni dipanggil pluralistik politik. Pluralistik politik ni secara asasnya dia dicirikan oleh kewujudan 3 parti politik kan, iaitu parti penyokong, parti pembangkang dan parti bebas yang ada ideologi politik, nilai sosial, fahaman sosial, perspektif sosial berbeza lah antara satu sama lain. So dengan kata lain ini bermakna sebuah negara demokrasi terdapat terdapat satu kombinasi lah, a combination of multiple ideologi kebajikan. Okay? Maknanya ada kombinasi antara konservatif, liberal, demokrasi dan ataupun gabungan serangkaian gerakan atau ideologi sosial baru yang saling nilai give and take atau menawar dalam memperjuangkan pelbagai aspek kebajikan sosial kan. So semua ideologi politik ni berasal dari satu kerangka yang dipanggil kerangka hegemoni kan. Kerangka apa kerangka hegemoni ni? Kerangka hegemoni adalah berdasarkan tahap kerjasama antara 3 kumpulan, iaitu kelas pekerja, kelas pekerja dan kesatuan buruh terancang, kumpulan pemodal dan negara atau kerajaan kan. So ni tiga-tiga kategori ni ya. So kebanyakan negara yang amalkan ideologi ni biasanya ada sistem atau sisi kebajikan yang maju dan matang lah. So berbanding dengan negara yang memegang ideologi kebajikan lain macam liberal, negara liberal ataupun negara yang pegang ideologi liberal, ideologi konservatif kan. Negara kebajikan ideologi kebajikan demokrasi sosial ni dia perluaskan semua perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara untuk make sure kesejahteraan hidup rakyat dia sentiasa berada pada tahap yang terbaik lah. Kebiasaannya negara Skandinavia, Sweden, Finland kan, yang inilah Belgium kan, Belanda, dia amalkan ini. So negara, kalau kita tengok ideologi kebajikan demokrasi sosial ni, dia ada 4 ciri yang ketara ni lah, iaitu universalism, persamaan sosial, tanggungjawab penuh kerajaan atau negara dalam hal kebajikan dan tahap guna tenaga penuh. So kita akan pergi satu-satu berkenaan ciri-ciri 4 ciri tersebut ni lah. Apa dimasukkan universalism, apa yang masuk persamaan sosial, apa yang masukkan tanggungjawab penuh kerajaan atau negara dalam hal kebajikan dan tahap guna tenaga penuh lah. Okey, yang pertama adalah universalism. Universalism ni kita tengok kebanyakan negara yang amalkan ideologi adalah negara kebajikan. Nombor 1. So kebanyakan perkhidmatan program dan bantuan sosial awam disampaikan secara terus lah, disampaikan secara terus kepada semua anggota masyarakat.
semua orang negara ni dan negara yang amalkan ideologi tersebut berhak mempunyai asas yang sama terhadap semua perkhidmatan sosial awam yang ada dalam negara itu. Tapi sejak kebelakangan ini kebanyakan negara demokrasi sosial mula bergerak ke arah idea universalism. Okay. Negara ke arah idea dulu kebanyakan negara yang amalkan ideologi ni diamalkan ideologi universalism. Sekarang ni negara tersebut mula bergerak ke arah universalism bersasar. Bersasar. Maknanya bantuan sosial awam yang hanya mensasarkan kumpulan sosial yang benar-benar berkeperluan sahaja kan. Maknanya perkhidmatan sosial awam dia beri keutamaan kepada kumpulan yang termiskin, golongan kurang dan individu yang benar-benar berkeperluan. Jadi kalau kita tengok prinsip universalism ni, dia juga mendorong kepada pemberian bantuan yang begitu, orang kata begitu pemurah. So apa dimasukkan pemurah ni kan? Kalau kita tengok prinsip universalism ni ada dua lapisan bantuan sosial di kebanyakan negara yang amalkan ideologi sedemikian ni. So lapisan pertama dan yang terpenting adalah bantuan sosial awam. Okay. Lapisan kedua adalah manfaat sosial diperoleh daripada caruman insurans sosial pekerjaan individu. Okay. Contoh kalau kita tengok di Sweden, semua bantuan atau perkhidmatan sosial awam sebagai contoh khususnya kalau kita tengok bantuan yang disampaikan menerusi atau melalui sistem kenaikan pendapatan diletakkan dalam bawah sistem kerja sosial negara. So bantuan ni biasanya ditadbir urus oleh Jabatan Perkhidmatan Sosial Daerah pada ketika itu kan. Diletak bawah sistem kerja sosial negara dan bantuan ni dia diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Sosial Daerah di peringkat daerah. Jadi di bawah peringkat daerah ni dia akan ada pekerja sosial yang dilantik untuk dinilailah kadar bantuan yang diperlukan oleh individu yang mohon bantuan tu. Jadi pejabat perkhidmatan sosial daerah ni kemudian akan dinilailah package bantuan yang patut diberikan sebelum ditentukan kadar dan jumlah bantuan yang patut diberikan kepada individu yang minta bantuan itulah. Jadi sistem bantuan sosial awam di Sweden ni berfungsi sebagai ejen kawalan in a way. Dia kawal masalah sosial dalam kalangan kelas bawahan, kelas miskin, kumpulan imigran, kumpulan penganggur kan, kumpulan etnik yang tercicir, yang tergelincir daripada sistem yang tergelincir daripada golongan lain basically kan. Kalau kita tengok lapisan kebajikan kedua ini, dia merujuk kepada caruman atau sumbangan insurans sosial yang dibuat oleh pekerja. Dan benda ni sangat penting dalam nak biaya manfaat pengangguran, maksud dipencen nanti ataupun biaya program-program yang boleh nak menjana kebolehpasaran pekerja. So golongan demokrasi ni, pendokong demokrasi ni percaya memang prinsip universalism ni bersasar ni merupakan alat atau mekanisme paling berkesan nak wujudkan semangat perpaduan sosial, semangat perpaduan sosial dalam kalangan anggota masyarakat ni. So dasar sosial di kebanyakan negara ideologi ni dia gubal bertujuan untuk menggariskan aktiviti yang mampu menyatu padukan semua anggota masyarakat dalam negara tersebut kan. Contoh kalau kita tengok negara Sweden balik, institusi kebajikan sosial dia dibina dan direka agar dia dapat menyatukan kelas pekerja, kelas menengah dan kelas pemodal. So kerajaan dalam integrasikan ketiga kelas ni, kelas pekerja, kelas menengah, kelas pemodal ni sering dilihat oleh ahli akademik, ahli ekonomi, ahli politik sebagai intipati, bahan yang paling sentral, paling crucial yang menentukan kejayaan negara yang mengamalkan ideologi kebajikan demokrasi sosial ini. So benda ni seterusnya dia tengok sejauh mana to what extent dia berjaya integrate ketiga kelas pekerja ni, kelas pekerja, kelas menengah dan kelas pemodal ni. Dia tengok sejauh mana dia boleh integrate ketiga kelas ni. Dia seterusnya benda ni dia akan pengaruhilah macam mana sesebuah negara yang mengamalkan ideologi kebajikan demokrasi sosial ni, dia macam mana dia menguruskan kaedah pembiayaan, penyediaan kan, penyampaian perkhidmatan sosial awam kepada anggota masyarakat. Semua anggota masyarakat dianggap bertanggungjawab dalam membantu dalam proses pembiayaan, penyediaan dan penyampaian perkhidmatan sosial awam ni. Sebab tu mereka ni dijangka semua anggota masyarakat ni, setiap anggota ni dijangka ada tanggungjawab atau berperanan untuk membiayai perkhidmatan sosial awam.
So pegangan sosial ni biasanya akan dijalankan menerusi amalan budaya fiskal. Amalan budaya fiskal ni amalan budaya ni lah, berdasarkan amalan budaya ekonomi ya. So kebanyakan negara berideologi kebajikan demokrasi sosial ni, ekonomi tu macam mana? Dia kebanyakan negara berideologi kebajikan demokrasi sosial ni dia kenakan kadar pencukaian peribadi dan syarikat yang bersifat progresif dan tinggi. So pungutan pungutan cukai yang progresif dan maju, yang pungutan cukai ni, ini merupakan gambaran amalan budaya fiskal lah ni. So pungutan yang diperoleh ini penting bagi sumber pembiayaan perkhidmatan sosial awam negara. So this is universalism. So kalau kita beralih ke arah persamaan sosial pula, kan? Ideologi kebajikan demokrasi sosial ni pandang tinggi terhadap nilai persamaan sosial, dia pandang tinggi. So dia aim nak hapuskan perbezaan sosial, ketersamaan kelas dan ketersamaan berasaskan gender dalam kehidupan masyarakat. So kalau kita tengok negara yang amalkan ideologi kebajikan demokrasi sosial ni, dia pegang dia akan dia akan berusaha lah untuk basmi atau hapuskan ketersamaan sosial ni, yang mereka anggap benda ni, ketersamaan sosial, ketersamaan gender ni, mereka menganggap bahawa benda ni mengancam kemajuan ekonomi dan kestabilan politik. Sebab itulah ketersamaan tahap pendapatan dan kadar kemiskinan kalau kita tengok kat negara yang amalkan demokrasi sosial ni amat rendah, kan? Di dalam kalangan negara yang amalkan benda ni berbanding negara yang berideologi kebajikan lain lah. Sebab tu prinsip ini dia menyebabkan agihan semula menjadi strategi kebajikan terpenting, kan? Okey, kalau kita tengok balik, kita pakai contoh Sweden, kita tengok kalau cukai persendirian dengan cukai syarikat, kan, cukai persendirian cukai syarikat ataupun cukai perniagaan yang dikenakan memang tinggi ya. Memang mereka bayar cukai tinggi ya. Jadi bayar cukai ni in fact dia meningkat dengan dadak bila tahap pendapatan atau upah ni meningkat, kan. So kalau kita tengok pada tahun 99 lebih kurang itu lah, lewat tahun 90-an lah, bayaran cukai yang dikenakan masa kat atas pekerja industri kemeran sebanyak 50% daripada pendapatan dia. 50%, separuh daripada gaji dia. Kenapa mereka melakukan pungutan cukai sebegitu tinggi? Sebab dia nak pungut hasil yang banyak lah untuk tujuan nak biaya negara kebajikan dia, nak agihkan semula kepada semua golongan masyarakat, khususnya golongan yang berisiko lah. Di perkhidmatan bantuan sosial awam dia agihkan semua kepada masyarakat. Jadi dari situ kita dia hope di mana jurang perbezaan dan ketersamaan sosial, dia berharap mereka hoping that jurang perbezaan untuk ketersamaan sosial dan ekonomi dikurangkan ataupun dihapuskan terus, kan. Sebab itulah kalau kita tengok semua kelas sosial macam seperti kelas pekerja, kelas menengah, dia ada asas dan hak yang sama terhadap perkhidmatan sosial awam. Amalan ini menyebabkan kadar perkhidmatan sosial awam, amalan ini menyebabkan kadar kemiskinan lah, level of poverty di kebanyakan negara yang mengamalkan ideologi ni rendah berbanding dengan ideologi konservatif, liberal ataupun sosialis, kan. Macam kalau kita tengok Sweden, kadar kemiskinan kalau kita tengok selalu berada di bawah sekitar 5% je. Sebab kalau kita tengok pun, kalau ibu tunggal dengan golongan berusia berpendapatan rendah kat negara berkenaan memang tak perlu bergantung penuh kepada sistem bantuan sosial awam ni. Sebab negara tersebut dia ada sistem pencen dan sistem manfaat pekerja yang sangat baik, dan sebab tu majoriti daripada pesara diterima bayar pencen daripada segi pekerjaan tersyurul pencen presiden tu dah cukup dah. Ini menunjukkan amalan sistem kebajikan kapitalisme yang diamalnya berjaya menyediakan serangkaian bantuan dan manfaat sosial kepada anggota masyarakat dia. Berjayalah kini amalan tersebut, kan. So sekarang kita beralih ke elemen yang ketiga, iaitu tanggungjawab penuh kerajaan dalam hal ehwal kebajikan. Semua hal ehwal kebajikan bermula daripada nak biaya, kewangan, penyediaan, pengeluaran dan penyampaian perkhidmatan sosial dipikul dan diuruskan sepenuhnya oleh kerajaan. So pembiayaan kebajikan kebiasaannya dibiayai terus oleh kerajaan pusat dan kerajaan tempatan melalui amalan budaya fiskal macam sebut, menerusi pungutan cukai dan pungutan hasil negara yang lain, kan.
Sekali lagi saya bagi contoh Sweden, sejak tahun 1970 lagi, mereka ni telah memperuntukkan sebahagian besar daripada pendapatan negara dia untuk tujuan kegunaan kebajikan sosial rakyat dia banding negara lain. Macam contohnya Sweden pada tahun 90-an dia pernah peruntukkan 34% daripada pendapatan negara dia untuk tujuan kebajikan sosial. Di mana pada waktu ketika itu rate 34% daripada pendapatan negara ni untuk dia salurkan ke kebajikan rakyat dia adalah satu kadar yang tinggi dah satu kadar yang tinggi untuk zaman tu. So berbeza daripada negara yang menuju kebajikan konservatif dan liberal, kerajaan di negara kebajikan demokrasi sosial biasanya ambil alih kebanyakan tanggungjawab tradisional keluarga. Bukan maksud mereka ni ambil alih peranan ketua keluarga. Maksudnya dia ambil alih tanggungjawab tradisional keluarga ni in terms of macam mana kerajaan ni biaya dan sediakan pelbagai bentuk perkhidmatan dan bantuan sosial untuk keluarga. Sebagai contoh, ada bantuan sosial untuk anak-anak, ada untuk orang tua kan. Dari perspektif satu pihak, intervensi kerajaan ni, campuran kerajaan ni lihat sebagai macam beri peluang kepada individu atau kumpulan sosial untuk berdikari. Kan? Penyediaan pelbagai peluang ni membolehkan, macam contohnya kalau bagi bantuan dari segi macam bantuan sosial untuk anak-anak, dia membolehkan kebanyakan wanita untuk bekerja di luar rumah. Kan? Macam kalau kita tengok negara Skandinavia, kan, kaum wanita dia dalam pasaran buruh, kan, rate kaum wanita terlibat dalam menyumbang kepada sumbangan ekonomi. Kalau kita tengok pelibatan kaum wanita dalam pasar buruh je, kan, kadar wanita yang terlibat dalam tenaga buruh dia tinggi, rate dia tinggi, jauh lebih tinggi berbanding negara kebajikan lain. Contohnya hampir 80% kaum wanita Sweden bekerja dalam pasaran buruh dalam tahun 1980-an. Ni tahun 1980-an itu lagi. So sebab itulah dengan tak ada sifat bias gender ni, dia buka jalan kepada ramai wanita pada di Sweden pada ketika tu untuk join lah pasaran buruh negara. So benda ni sebab apa dia boleh ramai wanita join? Sebab kan kerajaan bagi benefit banyak. Contohnya dia panjangkan cuti berbayar bila pekerja sakit, cuti berbayar untuk pekerja bercuti, dia bagi cuti berbayar untuk tujuan jaga anak, dia bagi cuti berbayar juga untuk uruskan keluarga, cuti bersalin, cuti terbesar anak, menyediakan perkhidmatan jaga anak dan sebagainya. Jadi benda ni adalah contoh bagaimana kerajaan mengambil alih tanggungjawab tradisional keluarga kan, dari segi jaga anak apa semua, sebab kerajaan menyediakan faedah-faedah tersebut. So yang keempat adalah merupakan tahap guna tenaga penuh. Okey, guna tenaga penuh merupakan elemen terpenting di kebanyakan negara biologi inilah kan. Sebab kerajaan negara kardiologi perlu pastikan aktiviti ekonomi negara sentiasa berada paras penuh produktif sebab dua sebab. Sebab pertama, pasaran buruh yang aktif bolehkan rakyat bekerja. Kan, pekerjaan merupakan sumber kebajikan utama. Pekerjaan yang dilakukan memberikan individu dan anggota keluarga mereka pendapatan dan serangkaian perkhidmatan sosial yang diperoleh pada skim manfaat pekerjaan yang disediakan oleh majikan atau industri kan. Jadi kedua, pertumbuhan ekonomi yang produktif membolehkan negara memperoleh hasil negara yang baik. Yang seterusnya amat penting bagi nak membiayai lah pelbagai program dan perkhidmatan sosial dalam negara. So atas dua sebab ini, kebanyakan kerajaan biologi kebajikan demokrasi sosial mengadakan macam pelbagai campur tangan ataupun intervensi pasaran buruh, industri dan dasar ekonomi yang boleh sokong dan jamin kadar pengangguran dalam negara untuk pastikan kadar pengangguran dalam negara ini rendah dan terkawal. So sebab itulah negara tersebut juga biasanya kalau kita tengok negara yang amalkan benda ni, mereka juga ada gerakan kesatuan buruh terancang yang kuat pengaruh dia, dan pertumbuhan ni sentiasa pastikan hak dan kebajikan kelas pekerja dijaga dan berdepan memuaskan. Contohnya di Malaysia kesatuan gerakan kesatuan buruh terancang ni QPAX lah. Okay, kita tengok QPAX kan. So pertumbuhan ni juga pertumbuhan yang jaga hak kebajikan pekerja juga, dia pastikan perpaduan sosial berasaskan kelas pekerjaan dan jenis pekerjaan sentiasa berada pada tahap harmoni. So setelah kita go through all the 4 komponen bawa ada kebajikan demokrasi sosial, so sini saya conclude lah. Basically that's the things that
it's important that we can associate and link with the ideologi kebajikan demokrasi sosial. So setakat ini saja kuliah kita pada hari ini. So secara tak langsung kita dah belajar, kita dah habiskan dua ideologi utama dalam aliran kebajikan kiri, iaitu ideologi kebajikan sosialisme, komunisme dan marxisme, dan keduanya adalah ideologi kebajikan demokrasi sosial. Okey, terima kasih.